Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami akan menerangkan dan membentangkan analitik dan holistik rubrik yang dibangunkan oleh ahli kumpulan kami. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Mubarak, Asfar, Samina, Syahidah, Fatin, Nadia dan saya, Aini. Kita pergi kepada analitik rubrik. Kriteria yang pertama, menyediakan bahan dan peralatan yang akan digunakan sebelum menjalankan uji kaji. Tahap penilaian kosong, pelajar tidak membawa bahan dan peralatan. Tahap penilaian 1, pelajar membawa hanya satu bahan dan peralatan. Tahap penilaian 2, pelajar membawa 2 atau 3 bahan dan peralatan. Tahap penilaian 3, pelajar membawa bahan dan peralatan yang lengkap untuk menjalankan uji kaji. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Aini. Saya Nur Syahidah binti Bustaman. Kita teruskan dengan kriteria yang kedua, iaitu menggunakan dan mengendalikan peralatan bahan uji kaji dalam penyelidikan. Skor kosong, pelajar tidak dapat menggunakan dan mengendalikan sepenuhnya peralatan dan bahan uji kaji. Untuk skor pertama ataupun skor 1 pula, pelajar boleh menggunakan dan mengendalikan 1 ataupun 2 bahan uji kaji sahaja, tetapi dalam keadaan tidak selamat. Skor yang kedua, pelajar menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan uji kaji dengan betul tetapi dalam keadaan tidak selamat. Sebagai contoh, penggunaan gunting yang boleh menyebabkan berlakunya kecederaan. Skor yang ketiga, pelajar menggunakan dan mengendalikan bahan peralatan uji kaji dengan betul dan dalam keadaan yang selamat. Kriteria yang seterusnya iaitu yang ketiga, mengendalikan uji kaji. Untuk kriteria ini, skor kosong, pelajar tidak dapat mengendalikan uji kaji dan tidak memahami arahan. Skor pertama pula, pelajar dapat menjalani 1 atau 2 langkah uji kaji tetapi tidak memahami arahan. Sebagai contoh, arahan diberikan untuk gunting box sebesar saiz A4. Pelajar boleh gunting box tu tapi saiznya salah. Untuk skor yang kedua, pelajar dapat menjalani uji kaji tetapi tidak faham arahan dengan jelas. Contohnya uji kaji rangsangan tumbuhan terhadap cahaya. Pelajar dah gunting kotak dengan betul, dah masukkan pokok tu dalam kotak, tetapi pelajar tak faham yang kotak yang berisi pokok tu kita perlu letak dekat dengan cahaya matahari. Okey, skor yang ketiga iaitu yang terakhir, pelajar dapat mengendalikan uji kaji dengan sempurna dan memahami segala arahan yang diberikan dengan jelas. Seterusnya, kita akan melihat kepada kriteria yang keempat dan yang kelima. Kriteria yang keempat dalam menentukan pemboleh ubah. Para pelajar yang tidak dapat menentukan kesemua pemboleh ubah akan diberikan kosong, manakala para pelajar yang dapat menentukan sekurang-kurangnya satu pemboleh ubah akan diberikan skor 1. Skor 2 akan diberikan kepada pelajar yang dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 pemboleh ubah. Dan skor yang ketiga akan diberikan kepada para pelajar yang dapat menyatakan kesemua pemboleh ubah, iaitu pemboleh ubah yang dimalarkan, dimanipulasikan dan bergerak balas. Seterusnya kita akan melihat kepada kriteria yang kelima, iaitu menerapkan nilai kerjasama dalam kumpulan. Jika tiada kerjasama di antara ahli kumpulan, skor kosong akan diberikan. Jika ada 2 atau 3 para pelajar yang memberi kerjasama, skor 1 akan diberikan. Dan skor 2 jika separuh daripada ahli kumpulan memberi kerjasama. Dan skor yang terakhir yang paling tinggi iaitu skor 3 diberikan kepada para pelajar yang keseluruhan ataupun kesemua ahli kumpulan memberi kerjasama ketika uji kaji dijalankan. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang kriteria kami yang keenam, iaitu membuat pemerhatian dan memberikan penjelasan. Pada tahap kosong kriteria ini, pelajar tidak dapat membuat pemerhatian dan memberikan penjelasan dengan betul. Seterusnya, pada tahap 1, pelajar dapat membuat pemerhatian tetapi tidak dapat memberikan penjelasan dengan betul. Pada tahap kedua pula, pelajar dapat membuat pemerhatian dan dapat memberikan penjelasan tetapi tidak lengkap atau tepat. Pada tahap ketiga pula, pelajar dapat membuat pemerhatian dan dapat memberikan penjelasan yang lengkap dan tepat. Bagi kriteria kami yang ketujuh ialah menentukan inferens uji kaji.
Pada tahap kosong, pelajar tidak dapat membuat inference berdasarkan uji kajian yang dijalankan. Pada tahap 1 pula, pelajar dapat membuat salah satu inference berdasarkan kajian yang dibuat. Contohnya, gerak balas tumbuhan terhadap air. Pada tahap kedua pula, pelajar dapat membuat 2 inference sahaja terhadap gerak balas tumbuhan. Contohnya, gerak balas tumbuhan terhadap air dan cahaya sahaja. Pada tahap ketiga, pelajar dapat membuat inference berdasarkan kesemua gerak balas tumbuhan. Contohnya terhadap air, cahaya, graviti dan sentuhan. Analitik rubrik yang seterusnya kita melihat kriteria 7 dan kriteria 8. Bagi kriteria 7, murid seharusnya mampu untuk menentukan inference uji kaji. Bagi kriteria 7 ini, tahap yang paling bawah, yaitu tahap kosong, pelajar tidak dapat membuat sebarang inference. Bagi tahap yang pertama pula, pelajar dapat membuat salah satu inference berdasarkan kajian yang dibuat. Contohnya, gerak balas tumbuhan terhadap air. Bagi tahap yang kedua, untuk menentukan inference uji kaji, pelajar seharusnya dapat membuat 2 inference dengan betul. Contohnya, gerak balas tumbuhan terhadap air dan cahaya. Bagi tahap yang ketiga untuk kriteria nomor 7, pelajar seharusnya dapat membuat inference berdasarkan gerak balas pokok terhadap air, cahaya, graviti, dan sentuhan. Seterusnya beralih kepada kriteria nomor 8. Pelajar seharusnya dapat mengenal pasti jenis-jenis gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan dalam penyelidikan. Bagi tahap kosong, pelajar tidak dapat mengenal pasti gerak balas tumbuhan yang dikaji dengan betul. Bagi tahap 1 pula, pelajar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya satu gerak balas terhadap rangsangan, sebagai contoh, rangsangan terhadap air. Bagi tahap kedua, pelajar dapat mengenal pasti sekurang-kurangnya 2 gerak balas terhadap rangsangan. Dan akhir sekali, bagi tahap ketiga, tahap yang paling penuh, pelajar dapat mengenal pasti semua gerak balas tumbuhan terhadap rangsangan, yaitu air, cahaya, graviti, dan sentuhan. Salam sejahtera. Dalam bahagian ini saya akan menerangkan rubrik holistik yang menggunakan nilai absolut, iaitu menggunakan skala, kemudian diterjemahkan kepada cemerlang, baik, sederhana, lemah atau sangat lemah. Kami reka holistik rubrik berdasarkan subject size. Terdapat 4 tahap. Tahap kosong adalah tahap yang rendah, iaitu gagal. Kriteria pada tahap kosong, pelajar tidak menunjukkan minat dan tiada kemahiran dalam menjalankan uji kaji. Pelajar tidak dapat menjalankan dan memahami uji kaji di dalam maklumat. Pelajar tidak dapat mengenal pasti dan menyatakan pembeli ubah dan tidak dapat membuat inference. Pada tahap 1 adalah tahap memuaskan. Di sini pelajar menunjukkan sedikit minat dan kemahiran dalam menjalankan uji kaji dengan bimbingan guru. Pelajar boleh memahami sedikit tentang uji kaji yang dijalankan dalam maklumat dengan bimbingan guru. Pelajar hanya dapat menyatakan satu pembeli ubah dan memberikan perhatian, tetapi tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat. Di sini pelajar boleh buat inference berdasarkan gerak balas tumbuhan terhadap air sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Nadia. Seterusnya saya akan sambung untuk bahagian holistik rubrik bagi tahap 2 dan 3. Okey, bagi tahap 2 iaitu baik, kriterianya ialah pelajar menunjukkan minat dan agak mahir dalam menjalankan uji kaji. Pelajar juga dapat menjalankan dan memahami uji kaji di dalam makmal. Pelajar hanya dapat menyatakan 2 pemboleh ubah, memberikan pemerhatian serta penjelasan yang agak kurang tepat, dan pelajar juga dapat membuat inference berdasarkan gerak balas pokok terhadap air dan cahaya sahaja.
Dan akhir sekali bagi tahap 3 iaitu cemerlang, kriterianya ialah pelajar menunjukkan minat yang mendalam dan amat mahir dalam menjalankan uji kaji. Pelajar juga memahami uji kaji serta bekerjasama dalam kumpulan semasa menjalankan uji kaji. Pelajar dapat mengenal pasti semua pemboleh ubah, dapat memberikan penjelasan dan membuat inferens dari pemerhatian sepanjang uji kaji dengan tepat dan lengkap. Itu sahaja dari peran kami iaitu peran 8. Sekian, terima kasih.